Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Firman Allah yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah untuk membela agama Islam, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan bantuan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Saya hormati, lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati lagi dikasihi ibunda, adik-beradik, sanak saudara, sahabat handai, jauh dan dekat, khususnya muslimin, muslimat yang dihormati lagi dikasihi Allah sekalian. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat Allah berikan ruang masa kepada kita untuk terus kita menghirup udara di atas muka buminya ini. Allah berikan kita kesihatan. Allah berikan kita kehidupan yang entah bila sampai bila Dia hendak ambil kembali, kita tidak tahu. Kita bersyukur kepada Allah padanya setiap masa. Kita menumpang di atas muka buminya, maka setiap hari, setiap masa, setiap waktu kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ibarat kita menumpang di tempat, di rumah orang. Kalau kita pergi menumpang di rumah orang, kita ucap terima kasih. Sekarang kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita duduk. Bukan duduk saja, duduk untuk beribadat kepadanya. Allah bagi kita duduk di atas muka buminya, menumpang di atas muka buminya ini bukan duduk saja. Ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, yakni mengabdikan diri kepada Allah. Itu tujuan kejadian manusia. Bukan saja-saja Allah jadikan kita. Bukan tidak ada matlamat Allah jadikan kita. Jadi kita jangan lari daripada matlamat yang Allah kehendaki pada kita. Jika tidak, kita akan menjadi orang yang rugi. Mana kita tidak, seolah-olahnya kita tidak terima kasih kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah. Menumpang di atas muka bumi, tapi tidak mengikut kehendak Tuhan punya bumi. Macam kita menumpang rumah orang, tak bersyukur, tak terima kasih segala apa dia beri makan minum kepada kita.
Ibaratnya saya buat macam tu. Kita menumpang atas karunia Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu Allah sebut. Baiklah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masa dia berlalu sekarang ni, akhir zaman ni memanglah. Akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, sehari kita rasa sekejap. Satu hari 24 jam juga, macam dulu juga. Macam zaman kita kecil-kecil dulu juga. Zaman tok nenek kita tu 24 jam tu lah. Jam tu lah juga. 20 sen, 24 jam. Tapi akhir zaman ni, akhir-akhir ni, yang kita pun memang berada di akhir zaman dah. Tanda-tanda tu banyak dah. Tanda-tanda kecil tu. 24 jam tu rasa sekejap. Kadang-kadang dalam masa kita satu hari tu macam kerja kita tak ada siap. Sekejap je malam. Tak ada siap. Padahal masa 12 jam siang tu sama aja. Tapi buat kerja macam tak sudah. Seolah-olah tidak cukup masa. Sampai hari ni ada kedai, ada dulu masa kita tak ada COVID dulu, sampai 24 jam dia buat kerja. Kedai 24 jam. Banyak benda-benda yang 20 kedai, kedai makan ke kedai apa pun. 20 ada banyak. 24 jam. Kedai ni 24 jam, kedai ni 24 jam. Seolah-olah tak ada waktu bagi mereka untuk nak berehat. Pada masa sekarang ni berubah banyak. Akhir zaman ni masalah tak cukup. Nak berniaga tu dalam masa siang tu dah tak cukup. Masa singkat sangat. Terpaksa buat sampai 24 jam. Muslimin, muslimat, rahmati Allah sekalian. Masa berlalu begitu akhir ini begitu cepat. Pantas. Dia detik masa tu kadang-kadang dia menghambat. Dan dia silih berganti. Dia pergi, jadi ganti dengan yang baru. Dia menghambat, dia ligan masa tu pergi cepat. Seolah begitu. Jadi ganti dengan yang baru. Jam berganti jam, hari berganti hari. Tahun berganti tahun. Dan pada saat yang hari yang bersejarah pada hari ini, kita berada di hari yang pertama tahun baru Hijrah 1443. Sewajarnya setiap kali kita memasuki tahun baru, kita berhijrah. Kita niat, kita berazam berhijrah, mengubah diri menjadi lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Bagi orang Muslim, sepatutnya menjadi lebih baik dari tahun yang sebelumnya kerana umurnya semakin meningkat. Maka bertambahlah keimanan dengan peningkatan umurnya itu. Bertambahlah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu ni ada dua. Satu tahun Hijrah dan satu tahun Masihi. Sekarang ni sebab apabila penjajah dia masuk, menjajah banyak, menjajah negara-negara umat Islam termasuk negara kita, maka kita menggunakan tahun Masihi. Tak apalah, tak masalah. Masihi ni pun tak adalah menyalahi. Sebelum penjajah masuk ni kita menggunakan tahun Hijriah. Hijrah. Kalau dulu surat beranak dulu kita tengok tahun Hijrah. Dan kematian pun kadang-kadang dulu orang rujuk kepada tahun Hijrah. Tengok surat beranak. Berapa umur dia meninggal. Dia tengok tahun Hijrah. Surat beranak tu. Dia tengok tahun hari lahir dia Hijrah. Berapa umur dia. Tahun Masihi ini berkaitan dengan tahun Nabi Isa alaihi salam. Ada kaitan dengan Nabi Isa alaihi salam.
tak masalah. Dua-dua tu pun tak ada masalah, tak ada dosa apa. Tapi hari ini kita nak menyambut tahun hijrah yang ada kaitan dengan agama kita, yang ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, nabi kesayangan kita. Daripada Abdul Rahman bin Abi Bakr an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nas khairun qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu qala fa ayyun nas syarr qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Al-Hakim, hadis sahih. Dari Abdul Rahman bin Abu Bakrah dan bapaknya, bahawa seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Ayun nas khair? Siapakah manusia yang terbaik ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya lanjut dan wa hasuna amaluhu, baik pula perangai dia, baik pula amal dia. Lalu dia tanya lagi. Rasulullah, dia tanya apa? Siapakah ayun nas syarr? Siapa pula orang yang terburuk ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Orang yang umurnya lanjut dan wasa'a amaluhu, buruk amalnya. Muslimin, muslimat, yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Setiap kali masuknya tahun baru hijrah, kita pasti akan mengingatkan kita tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa ini dia banyak memiliki pengajaran kepada kita. Cukup banyak pengajaran dan tauladan yang kita boleh ambil, dan memang kita kena ambil sebagai satu motivasi dalam diri kita dalam mendepani cabaran dan dugaan dalam hidup. Benda yang sama juga kadang akan berlaku pada kita. Sebab manusia tetap manusia. Kita ni manusia. Sahabat-sahabat dulu pun manusia. Sifat manusia ni dia kadang-kadang tak beza banyak. Tabiat manusia ni tak banyak. Watak manusia ni kadang-kadang ada persamaan. Sebab manusia, sifat dia sama. Makan, minum, sama. Macam orang kita makan, minum. Orang dulu pun makan, minum, berjalan. Dengan kezaliman. Orang dulu zalim. Membunuh dan sebagainya. Zaman sekarang pun sifat itu ada. Manusia. Tabiat dia macam itu. Cuma yang nak membezakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membezakan seseorang itu. Keimanan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada Allah dan Rasul, kepercayaan mereka kepada Quran dan Sunnah, mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam, itulah yang membezakan. Watak manusia ini sama. Sifat pun sama, perangai pun, sifat semula jadi ini pun sama. Mata, telinga, tak ada beza apa. Kalau mereka itu
lain, beza mereka, tubuh badan mereka lain, tangan mereka lain. Tak. Sama macam kita. Tapi mereka telah menjadi insan, sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah telah Rasulullah berjaya mendidik menjadi hamba Allah yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa hijrah ini, di awal Muharram ini, sekarang ni hari ini hari yang mula, adalah detik bersejarah permulaan kiraan tahun atau takwim hijrah. Hari ini 1 Muharram. Yang diasaskan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umat Islam seluruh dunia termasuk negeri kita, dia mengadakan berbagai acara sambutan untuk menyemarakkan kehadiran bulan Muharram ini. Karena dikaitkan, disabitkan, kerana sayang, mengingati sejarah yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Itulah yang disebut tadi, peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum itu kota Madinah dinamakan kota Yathrib. Rasulullah tukar kepada Al-Madinatul Munawwarah. Madinah ni maknanya bandar. Munawwarah yang memancar cahayanya. Nur. Bandar yang memancar cahaya. Cahaya keislaman. Karena sebelum itu Madinah adalah kota yang penuh dengan persengketaan. Penuh dengan kegelapan. Kegelapan segi persengketaan, pergaduhan yang beratus tahun berlaku antara kaum Aus dan Khadraj. Bergaduh ratus tahun. Tapi Rasulullah telah mempersedarakan mereka. Sebab itu kita, alhamdulillah, kita sambut. Bila datangnya 1 Muharram, kita sambut dengan macam-macam sambutan yang boleh mendekatkan diri kita. Kalau kita tak buat macam benda macam ni, sambutan-sambutan, kita buat contohnya ceramah mengenai sambutan, bercerita kepada kanak-kanak mengenai sambutan hijrah, buat pertandingan melukis kepada kanak-kanak, ada anak kecil, macam-macam pertandingan yang berkaitan dengan peristiwa hijrah. Maka dia akan, kalau tak buat, anak-anak yang ada sekarang ini akan lupa sejarah itu. Dia akan lupa. Bila kita buat, dia akan ingatkan kembali. Kita pun, kalau kita kecil-kecil dulu, kita duk ingat lagi banyak. Tok guru kita dulu kecil-kecil, tok nenek kita dulu. Allahu Akbar. Bila datang bulan Muharram, macam-macam mereka buat. Datang sekarang ni, kadang-kadang saya sedih. Bagi peribadi je lah. Cara peribadi saya sedih. Tak, seolah-olahnya sambut Muharram tapi nak lakukan aktiviti itu macam-macam. Datang dakwaan-dakwaan yang tak bagi kita buat. Saya pun kadang-kadang macam heran. Apa yang dibuatkan oleh orang-orang yang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu, bila datang sekarang ni, dia menyalahkan apa perbuatan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang terdahulu, tok nenek dia terdahulu. Kononnya, bila kita awal Muharram ni, sambut awal Muharram, sebelum datangnya 1 Muharram, sebelum maghrib,
baca doa. Doa akhir tahun. Akhir tahun 1422 Hijrah. Dah berlalu dah. Kemarin. Sebelum asar kita baca. Lepas maghrib baca doa awal tahun. Hijrah. 1423 Hijrah. Ada yang kata Nabi tak buat. Hantar WhatsApp. Jangan bid'ah. Dalil Nabi tak buat bid'ah dan benda-benda yang buat tu sia-sia. Ada hantar WhatsApp kat saya. Dibawa lagi dengan banyak beberapa perkara yang Nabi tak buat. Saya ingatlah hati. Saya tak jawab. Saya biarkan. Ingatlah hati. Kalau kamu tak mau buat, baik diam. Jangan duk WhatsApp dekat orang, tak bagi buat. Benda yang Rasulullah, benda yang kita nak buat ini, benda yang kita nak mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa akhir tahun, awal akhir tahun ni. Salah tang mana? Walaupun Nabi tak buat, adakah setiap perkara yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat? Bukan kita pergi menyembah pokok. Bukan kita percaya kepada bulan. Bukan kita percaya kepada tahun. Kita tidak percaya kepada tahun. Kita minta berdoa sepanjang kehidupan kita dalam tahun itu. Kita nak minta doa supaya Allah ampunkan kita sepanjang tahun kita hidup itu 1422 Hijrah, sepanjang tahun itu, daripada saat, minit, jam, hari, bulan, pergi ke bulan ke tahun. Jika ada dosa sepanjang masa tu, setiap saat tu minta Allah ampun. Bukan kita minta percaya kepada tahun itu. Bukan kita percaya pada tahun itu bawa tahun yang musibah, tahun itu bawa tahun berkat. Tidak percaya pada tahun. Tidak percaya pada bulan. Kita tidak percaya kepada bulan. Bukan kita beriman pada bulan. Kita minta ampun kepada hari-hari yang kita buat dalam bulan itu. Dia ada beza. Bukankah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rujuk dalam kitab Mustikah Hadis, setiap hari yang berlalu sebelum dia pergi, siang yang ada ni, siang dia kata hari, katalah hari ini hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa ni, hari ini hari 1 Muharram ni, dia mengatakan kepada kita dalam Mustikah Hadis beritahu, buatlah perbuatan yang baik hari ini. Sebab nanti aku siang ni akan pergi. Aku akan pergi ni. Bila datang malam aku siang nak pergi. Dan aku akan membawa amalan kamu. Apa yang kamu buat sepanjang 1 Muharram ni. Aku pergi ni tak datang dah. Kita jumpa pada hari akhirat. Hari kata. Yang mai esok ni, siang esok ni bukan aku lagi. Siang lain. Aku pun kejadian yang Allah jadikan. Siang pun mengatakan aku ni pun kejadian yang dijadikan oleh Allah. Bila datang malam pula, malam pun mengatakan yang sama. Aku pun makhluk yang dijadikan oleh Allah, maka buatlah baik supaya aku menyaksikan perbuatan kamu. Bila di akhirat nanti, aku boleh membela kamu. Sebab malam besoknya bukan aku lagi, malam yang lain dah. Walaupun gelap, tapi malam tu lain dah. Kalau ada nama tu setiap hari tu, setiap hari siang tu kalau ada nama, bukan nama dia dah, nama orang lain dah. Mana Allah bertukar. Jadi mereka akan membantu kita. Tapi kalau kita buat kejahatan, mereka menyaksikan, membawa saksi dari akhirat. Hari ini 1 Muharram, si fulan ini telah melakukan demikian. Kita bukan percaya kepada hari itu, tapi amalan yang kita buat sepanjang hari itu nak menjadi saksi. Bukan kita beriman pada hari itu. Ni kita nak baca doa akhir tahun.
sebelum asar nak habis tahun ni kita minta doa. Adakah perkara itu menyalahi? Walaupun Rasulullah tidak buat, kita baca doa, adakah berdosa kalau kita buat? Kita mengambil masa lebih kurang dalam masa 5 minit sebelum maghrib, kita baca doa. Tiba-tiba datang WhatsApp lah, macam-macam lah, bid'ah lah, Rasulullah tak pernah buat lah, benda ni sia-sia lah. Allahu Akbar. Saya buat tak tahu ya, malas nak jawab. Kadang-kadang nak kata hampir rujuk kat Tok Qadhi. Kalau orang pandai sangat hampir rujuk kat Tok Qadhi, Tok Mufti. Banyak mufti negeri kita hampir rujuk. Mereka lebih alim. Kalau benda ni haram, mereka dah keluarkan fatwa dah. Dan kalau kita tak buat waktu tu dekat sebelum maghrib tu, dia tengok TV. Contohlah, tengok TV, tengok kemak Korea ke apa ke. Lepas asar tu, sementara nak maghrib, 10 minit tu tengok TV, tengok kemak Korea, kemak China. Yang satu rumah ni lagi pula, baca doa. Mana lebih baik? Tengok kemak Korea ke, hak duk berdoa ni hak baik. Hak duk tengok kemak Korea tu tak bid'ah pula. Hak duk baca doa ni, akhir tahun ni, hak ni duk kita duk kata sia-sia. Hak duk tengok gambar tu, kita tak kata sia-sia. Bukan salah tengok gambar tu, tengoklah. Ni nak menyalahkan orang yang duk berdoa ni. Adakah di akhirat nanti kita fikir cara logiknya? Hak puak-puak ni kita fikir cara logik cukup. Kita balas cara logiknya. Hujah cara logiknya. Cara akal. Di akhirat nanti katalah kalau kita buat ni, kata Rasulullah marah kat kita. Lalu tak dapat masuk syurga sebab dah dosa. Rasulullah buat sia-sia. Bila sia-sia kita buat ni, benda yang Rasulullah tak buat, kita buat seolah mengada-ngadakan benda yang Rasulullah tak buat. Mana dosa lah. Kita buat satu ajaran yang baru. Lalu kita pun tak boleh masuk syurga. Duduk tepi. Pintu syurga. Nak masuk syurga tak boleh. Lalu Rasulullah SAW, lalu malaikat pun tengok, kenapa kamu duduk tepi pintu syurga? Kenapa awak tak masuk? Ni saya buat cara cakap, bagi cara akal, bagi faham. Ni ada orang tak WhatsApp banyak-banyak. Mungkin saudara-saudari pun ada yang terima atau terbaca. Doa terdawai ni Nabi tak buat, salah. Ada-adakan benda baru. Kemudian di akhirat nanti kita duduk tak boleh masuk sebab kita buat ni benda bid'ah ni. Benda yang Nabi tak buat ni. Lalu malaikat kata, kenapa kamu tak masuk syurga? Kamu dah duduk di pintu dah ni. Tak boleh masuk, wahai malaikat. Awak. Dulu saya di dunia dulu, saya berdosa. Dosa saya banyak. Dosa apa? Kita menjawab, wahai malaikat, bila datang awal tahun, sebelum datangnya awal tahun baru, setiap hijrah, awal tahun hijrah, bila nak sambut tahun baru awal Muharram, saya baca doa. Sebelum tahun datang berubah tahun baru hijrah, saya baca doa. Bila saya baca doa, lalu dosa saya, manusia kata saya berdosa. Kamu baca doa apa? Saya berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha. Saya ambil tag doa. Saya ambil doa tag akhir tahun. Saya ambil doa akhir tahun. Saya ambil doa akhir tahun. Supaya nak bagi faham
kepada muslimat. Benda ni berlaku setiap tahun ni. Saya ni mengaji tak pandai. Tapi benda macam ni saya tak boleh terima. Kerana kalau tak boleh terima apa? Tak boleh terima kata kalau kita baca doa ni masuk neraka. Nabi marah. Doa awal akhir tahun dan awal tahun. Baik, malaikat kata kamu baca apa ni yang sampai kamu tak boleh masuk syurga ni? Saya baca doa akhir tahun. Sebelum waktu maghrib, selepas asar. Apa kamu baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halumta alaina ba'da qudratika ala uqubatina ila at-taubah minhu ba'da juz'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tardah wa wa'adtana alaihi thawab fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya baca doa tu tak boleh masuk syurga, dosa. Kawan saya kata dosa. Makna apa tu? Malaikat tanya. Kau baca tu doa tu, kau betul tak makna dia apa? Saya tahu ya, malaikat. Cuba kamu terang kat aku tengok. Dengan namamu ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tuhan yang penyeluruh sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabat Rasulullah sekalian. Ya Allah, apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dan apa yang Engkau larang kami daripada melakukannya dan kami tidak sempat bertaubat darinya kerana tahun ini akan telah berlalu, akan pergi meninggalkan kami. Kami tidak sempat bertaubat. Dan Engkau tidak meredai apa yang kami lakukan itu. Dan Engkau tidak melupainya apa yang kami lakukan itu. Dan Engkau Tuhan yang maha lemah lembut kepada kami. Walaupun Engkau mampu berkuasa menyiksa kami, maka Engkau berilah peluang kepada kami untuk bertaubat setelah kami melakukan maksiat pada kamu, ya Allah. Maka sesungguhnya kami mohon keampunan kepadamu, ya Allah, sepanjang tahun yang berlalu itu yang kami tidak sempat yang kami bertaubat. Kami ada yang tak sempat bertaubat, ada yang bertaubat, tapi kami melakukan perbuatan yang kami rasa tak sempat lagi kami bertaubat dengan sesungguhnya. Maka ampunlah dosa kami, ampunilah kami, dan apa yang kami lakukan daripadanya, apa yang kau redai itu, berilah pahala kepada kami. Dan apa yang telah kau janjikan kepada kami ganjaran pahala, maka berilah ganjaran itu kepada kami. Tuhan yang punya kebesaran dan kemuliaan, semoga Engkau menerima kami dan janganlah Engkau memutuskan harapan kami. Kurniakanlah, wahai ya Tuhan yang maha mulia. Itu yang saya baca akhir tahun. Sebab tahun yang berlalu ni akan pergi meninggalkan berlalu akan meninggalkan kami dan akan datang tahun baru. Dan tahun yang pergi itu akan menyaksikan segala amalan kami yang kami lakukan sepanjang 1422 Hijrah. Contoh, di akhirat nanti dia akan datang membawa penyaksian apa kami lakukan. Jadi kami minta ampun kepada Allah apa yang kami lakukan sepanjang tahun itu yang tidak sempat kami bertaubat. Dan ada di antara kami yang sempat bertaubat, tapi kadang-kadang kami terlalai melakukan juga perkara yang sama. Kami minta ampun sebab tahun itu akan pergi dan dia akan datang kembali di akhirat untuk menjadi penyaksian pada kami. Kami minta ampun kepada Allah. Jadi tu kau kerana itu kau kamu tak boleh masuk syurga. Ya. Betul, apa lagi kau buat? Awal tahun, bila dah lepas maghrib,
Kami minta berdoa kepada Allah lepas maghrib bila masuk 1 Muharram. Kami doa, saya doa. Mereka kata tak boleh juga, dosa. Berkata sia-sia, dosa. Satu ajaran yang baru yang Nabi tak buat, adakan dalam agama. Apa yang kamu baca? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadza 'amun jadid qad aqbala 'alaina nas'alukal 'ismata fihi minasyaitonir rajim wa awliyaihi wa junudihi wal 'auna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarah bis-su' wal ishtighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya zal jalali wal ikram. Yang tu yang saya baca. Makna apa? Kamu tahu dah makna dia? Tahu, ya malaikat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi dan Rasul, iaitu penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Ya Allah, Engkaulah yang kekal, Engkaulah yang qadim, Engkaulah yang azali, dan di atas kelebihan Engkau yang besar dan kemuliaan Engkau yang melimpah. Dan tahun baru ini sesungguhnya telah mendatangi kami. Tahun 1443 Hijrah telah mendatangi kami. Tahun baru Hijrah yang datang. Baru datang kat kami. Hari ini baru sehari. Kami mohon pada Engkau, ya Allah, pemeliharaan tahun ini, dalam tahun ini. Pemeliharaan dalam tahun baru Hijrah ini daripada gangguan syaitan yang diterjang. Kami minta lindung padamu, ya Allah, daripada gangguan syaitan yang telah Engkau rejam. Dan juga pembantu-pembantu syaitan dan tentera-tentera syaitan. Dan kami mohon pertolongan, bantuan dari nafsu yang amarah, yang banyak mendorong kami kepada kejahatan. Dan kami memohon kepada Engkau untuk melakukan sebarang pekerjaan yang boleh mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Kami memohon padamu di sepanjang tahun baru ini, berilah kami boleh mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang merubah segala keadaan. Kau mampu merubah segala keadaan. Engkau ubahlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan dengan kekuasaan, dengan kekuasaan dan kurniaan Engkau. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan peliharalah kami dari azab api neraka. Dan cucurilah rahmat dan salam kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Inilah yang kami baca, yang kami amai, yang saya amai setiap datang awal Muharram. Kerana tu saja kamu tak boleh masuk syurga. Di mana salah kamu baca tu? Kamu minta dekat pokok? Tak, minta dekat Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau kita menghayati doa ini, di mana kesalahannya? Doa ni Allah suka kita doa. Allah suka kita doa. Bukan kita berdoa kepada bulan. Kita berdoa kepada sepanjang yang kita hidup dalam bulan itu. Kita berdoa bukan kita berdoa kepada tahun. Kita berdoa sepanjang tahun itu. Dalam kehidupan kita, setiap saat dalam tahun itu, Allah berikan kita seperti mana yang kita minta. Sambillah kita usaha, bukan berdoa tanpa kita usaha, tanpa buat ibadat. Tidak, tak bolehlah macam tu. Doa pula dia menjadi senjata bagi orang mukmin. Allah suka berdoa. Allah suka orang minta doa ni. Adakah kerana berdoa ni masuk neraka? Adakah kerana berdoa ni kita boleh masuk neraka? Pergi tanyalah siapa-siapa pun. Kita berdoa benda yang baik boleh masuk neraka. Masya Allah. Tabarakallah. Inilah yang berlaku. Muslimin muslimat rahmati Allah, biar kat depa. Itu biar kat depa. Sebagai umat Islam, kita balik kepada ini peristiwa awal Muharram ni. Sebagai umat Islam, amat wajar kita meneliti dan menghayati peristiwa agung ini.
Karena kejayaan Nabi SAW dan sahabat yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansar adalah satu kejayaan yang amat luar biasa. Sehingga tertegaknya negara Islam yang pertama, iaitu Al-Madinatul Munawwarah. Pentingnya kita ingat peristiwa ini. Kalau kita tak cerita zaman sekarang, kalau kita tak habaq, kita tak merayakan, meraihkan itu, anak cucu kita tak tahu dah. Lah pun banyak dah tak tahu, bila tanya peristiwa hijrah ni banyak dah yang tak tahu kisah tu, kan budak-budak lah ni. Sebab tu di sekolah dibuatkan aktiviti bila datangnya tahun baru hijrah, dibuatkan macam-macam aktiviti. Nak kenang balik. Penceramah-penceramah pun cerita balik. Nak hidupkan balik. Tidak orang lupa sejarah ni. Penjajah-penjajah dia cukup suka lah orang lupakan sejarah Islam. Kita umat Islam, kita menghidupkan balik sejarah Islam. Tidak orang akan lupa sejarah Islam ini. Bagaimana perik-jeriknya mereka, umat Islam terdahulu, nak bawa Islam. Hijrah ni bukan saja-saja hijrah. Hijrah untuk membawa agama. Bukan hijrah pergi buka nak cari kemudahan untuk kekayaan. Tak, Nabi hijrah ni bukan dia hijrah dia lain. Hijrah Nabi ni bukan hijrah macam kita. Hijrah Nabi nak bawa agama. Bukan dia nak mencari kekayaan. Kita manusia biasa ni, kita hijrah ni nak cari kesenangan hidup. Pergi satu tempat, kalau sini susah kita pergi tempat lain cari makan. Untuk anak keluarga kita. Nabi hijrah nak bawa agama. Bukan kerana kesusahan hidup, makan, minum tak. Nak bawa agama. Kerana di Mekah pada masa itu, bukan tempat yang subur lagi. Bukan tempat yang subur untuk dia membawa Islam. Bumi yang subur pada masa itu baginya dengan wahyu Allah adalah Al-Madinatul Munawwarah, yang telah menawarkan, orang Madinatul Munawwarah menawarkan negara mereka kepada Rasulullah SAW. Dan bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi telah mempersaudarakan dua kumpulan yang sering bergaduh beratus tahun. Kes kecil-kecil ya dulu, kes dendam ya. Kes puak ni bunuh lembu tu. Jadi kerana bunuh lembu saja kadang-kadang tuntut bela. Main anak tuntut bela. Berlaku berkelahi antara kumpulan, tuntut bela sampai berketurunan, tuntut bela antara mereka. Tapi bila datang Rasulullah, fa aslihu baina akhawaykum, Allah mempersaudarakan mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Nabi kata, ketika mana kamu dulu bergaduh, kamu bersengketa, kamu berkelahi, sesungguhnya kamu ketika itu berada di jurang api neraka. Di jurang. Fa'anqadhakum minha. Maka dengan Islam telah menyelamatkan kamu, mengangkat kamu dari jurang itu. Dengan sebab apa? Dengan sebab Islam. Dengan fa'aslihu. Mereka saling berbaik kembali, bertaut kembali dan berpegang dengan tali Allah. Tali Allah ni mana dia? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita sebagai umat Islam wajib mencontohi Rasulullah SAW dan para sahabat dan as-salafus salih dalam kita nak merayakan, menyambut bulan Muharram ini, awal Muharram ini. Hijrah dalam bahasa yang mudah difahami, pindah ataupun berubah. Pindah dari satu tempat ke satu tempat, itu nama dia hijrah. Berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan, hijrah. Berubah dari satu akhlak mazmumah, akhlak yang tak elok, kita kata akhlak yang keji, mazmumah ni keji yang tak elok, kepada akhlak mahmudah yang terpuji, mahmud. Juga
adalah hijrah. Hijrah daripada satu perubahan kepada satu perubahan, pada satu akhlak kepada satu akhlak. Itu juga hijrah. Dari sifat mazmumah kepada sifat mahmudah, kepada makam yang terpuji, adalah hijrah. Namun demikian, hijrah yang paling agung adalah hijrah meninggalkan syirik, meninggalkan perkara-perkara syirik dan kufur, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah syirik ni bukan kata dia tu kafir lagi, tak. Syirik ni kita melakukan perbuatan yang boleh mensyirikkan kita, boleh membawa pada syirik. Percaya kepada tandung nasib Islam lagi, tapi dia percaya pada tandung nasib, dia belum lagi murtad, tapi dia melakukan perkara-perkara syirik tu. Dia bukan lagi murtad. Dia masih lagi Islam, tapi dia melakukan kerja-kerja yang boleh membawa kepada syirik. Begitu. Dia percaya kepada Allah, tapi dia buat perkara itu boleh bawa pada syirik. Itu tak apalah nak menyalah pun. Macam orang dulu kadang-kadang minta maaf, masa saya kecil-kecil dulu, perkara-perkara tu dia boleh bawa kepada benda khurafat. Benda-benda khurafat. Sekarang dah tak ada, alhamdulillah tak ada dah. Kecil-kecil dulu saya pernah tengok, bawa budak kecil boleh pergi mandi, dia kubur. Selalunya di masjid-masjid, satu-satu masjid ada kubur yang memang alim, orang dia alim. Ikut sejarah cerita orang alim lah, tapi dah meninggal lah, kita pun tak sempat jumpa. Dan ada biasanya satu kubur tu dia ada macam bentuk rumah, macam bentuk dia buat satu rumah kecil lah, berbumbung. Berkata rumah dia berbumbung, kubur yang berbumbung, berpagar. Biasanya kubur yang berpagar dan berbumbung ni, biasanya sejarah hidupnya memang orang alim. Orang yang alim pada zaman itu. Kita tak sempat jumpa. Kalau mungkin ada yang tok-tok nenek kita mungkin sempat jumpa lah. Kita yang kecil pada tu tak. Mungkin tok-tok kita mungkin sempat jumpa dengan mereka dan tahu kealiman mereka. Jadi bawa lah budak, anak cucu yang kecil ni pergi mandi. Buang apa nama tu, niat apa semua tu. Nazarkan, niatkan, wallahu alam. Pergi mandi situ nak ambil berkat supaya kealiman dia tu, mungkinlah kealiman dia tu mai ke anak cucu dia, ambil berkat daripada kubur tadi. Kemudian bawa lah pisang, kadang buat pulut makan, bagi sedekah kat orang yang siapa ikut tu. Saya pernah tengok benda tu zaman-zaman dulu dilakukan oleh orang dulu-dulu. Tujuan dia baik, tujuan dia tu baik. Nak ambil mandi, nak ambil keberkatan daripada orang alim tadi, supaya nak cucu dia ni pun jadi alim macam tu. Tu bolehlah kita katakan satu benda yang bid'ah, yang tak boleh, yang khurafat. Sebab kita ambil keberkatan daripada orang mati, tak boleh. Dia dah meninggal, kita duk mandi dia, kubur dia, supaya kealiman tu mai kat anak cucu kita, tak boleh lah yang tu. Sebab dia dah mati dah. Ini kita nak baca doa, minta ampun kepada Allah. Takkan yang ni pun tak boleh. Dulu percaya kepada burung hantu, tak boleh lah. Percaya pada burung satu lagi, burung yang duk sampuk ke apa tu, yang kata bila bunyi malam-malam adalah isu orang nak mati. Itu kepercayaan yang membawa kepada syirik. Dia Islam lagi tapi boleh membawa kepada syirik kalau kepercayaan itu menjadi i'tiqad. Burung sampuk ke burung apa tu dulu, kalau bunyi dia kata tu kreak bunyi tu tu dia duk
kain putih tu dia duk tarik kain putih lah. Kain kapan tu dia duk siap lah kain kapan kat kita. Esok adalah orang mati kampung ni. Percaya pada burung sampuk tu. Tu dia duk koyak kain putih lah tu. Esok adalah orang mati kampung ni. Duk percaya pada burung tu. Dia duk bunyi malam-malam tu. Itu kepercayaan itu jika menjadikan satu akidah, boleh bawa syirik. Kerana burung tu tak boleh bawa mudarat. Tak kena besok sungguh ada orang mati sungguh. Bunyi-bunyi burung tu malam tu, esok ada orang mati sungguh. Lalu percaya habis. Oh betul lah semalam bunyi burung tu. Lalu menjadi satu kepercayaan. Bila setiap kali bunyi burung, ada tanda orang mati. Itu betul lah, tak boleh. Syirik. Kalau kita beriktikad macam tu, syirik. Mati tu bukan sebab kerana burung. Yang tu tak apa. Inilah kita kadang-kadang akhir zaman ni, benda yang baik pun, kita buat baik pun dikatakan benda tak boleh. Benda yang boleh buat pada syirik, tak apalah. Benda tu kita patut tegur. Renung nasib. Dia tak boleh. Inilah pentingnya kita faham agama. Bila kita menyambut awal Muharram ini, hijrah ini, kita nak kita sebagai cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia nak membawa Islam kepada umat yang akhir zaman ini, supaya Islam ini tersebar ke seluruh alam, supaya tak terputus di zaman dia saja. Jadi kita ucapkan macam syukur, terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan daya usaha mereka, para sahabat, para tabi'in, para itba'ut tabi'in, mereka buat usaha sampai Islam boleh sampai ke sini. Daripada sifat apa? Daripada sifat hijrah. Dari sifat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah meninggalkan segala benda yang ada di rumah mereka di Mekah tu mereka tinggal. Ayam itik, apa semua yang ada mereka pelihara mereka tinggal. Mereka bawa selai sepinggang. Hanya mereka bawa Allah dan Rasul pergi ke Madinah. Tapi penduduk Madinah menjaga mereka. Tapi mereka tak ambil kepentingan. Mereka tidak mengambil kepentingan daripada segala apa yang orang penduduk Madinah nak bagi itu. Baik sungguh penduduk Madinah, penduduk Ansar ni. Ansar ni ialah orang yang duduk di Madinah. Muhajirin orang yang berhijrah. Ada di kalangan penduduk Ansar, penduduk Madinah, sanggup nak bagikan rumah. Bahkan yang lebih-lebih lagi, ada yang sanggup nak menceraikan bini. Nak bagi kat penduduk Muhajirin ni. Nak bagi kat sahabat-sahabat Rasulullah. Yang mana lagi yang tak kahwin, yang mai seorang diri. Berhijrah seorang diri. Persahabatan sampai begitu sekali. Saya ni ada 3 orang isteri. Contoh. Penduduk Ansar kata, saya ada 3 orang isteri. Pilihlah mana yang kamu nak. Demi persahabatan kita, ambillah yang mana kamu nak saya ceraikan. Pilih salah seorang. Ini isteri saya yang pertama. Ini isteri saya yang kedua. Ini isteri saya yang ketiga. Yang pertama ni baru saya kahwin. Contoh. Yang kedua ni yang ni. Yang ketiga yang ni. Ambillah yang mana kamu nak. Sampai begitu sekali persahabatan mereka di kalangan kaum Muhajiri dan Ansar yang disebut oleh sirah Rasulullah. Tapi adakah penduduk sahabat Rasulullah yang datang dari Mekah ni nak ambil kesempatan? Tidak, mereka tak kahwin, tak ambil. Dah kami datang ni bukan kerana itu. Dan penduduk Ansar pula, penduduk Madinah pula, dia bagi, ambillah yang mana pun, ambil. Pilihlah yang mana. Kalau dia kata, ini isteri saya yang pertama, dia berumurlah sikit. Saya nak bagi yang ni lah. Mudah saya tak bagilah sebab saya baru kahwin. Dia tak kata begitu. Ambillah yang mana kamu nak. Kalau kita ala umat yang lemah ni kah, orang peluang bagi begitu. Bukan berdosa orang nak bagi. Ambil yang mudah.
Tapi tidak. Yang kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Abdurrahman bin Aus, seorang yang kaya di Mekah. Orang nak bagi dia harta. Sebab dia kaya, kemudian dia tinggalkan segala kekayaannya di Mekah. Jadi dia datang dalam keadaan yang tak bawa apa-apa. Kemudian orang nak bagi dia harta, duit untuk dia memulakan kehidupan. Dia kata tak perlu. Cuma tunjukkan saya di mana pasar. Di mana pasar saya nak berniaga. Dia tak ambil kesempatan. Dia tak ambil kesempatan daripada kemudahan yang penduduk Madinah nak bagi itu. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah didik. Tunjukkan pasar kat saya nak pergi berniaga di sana. Dia berniaga. Dia pergi berniaga, akhirnya dia bawa keuntungan yang banyak. Dia menjadi seorang jutawan. Siapa tak kenal Abdurrahman bin Aus? Dia jual unta, dia jual tali unta dengan harga yang murah. Sebab penduduk Madinah yang mana pada masa itu dimonopoli oleh kaum Yahudi, mereka menjual dengan harga yang mahal. Datang Rasulullah dan sahabat, mereka pergi ke pasar menjual dengan harga yang berpatutan. Orang akan beli harga yang berpatutan. Kemudian lagi Sayyidina Osman. Dia pun seorang yang kaya di Mekah. Kemudian bila pergi ke Madinah, dia pun macam mana dia nak monopoli perniagaan penduduk Madinah. Sebab penduduk Madinah ni kebanyakan perniagaan mereka dimonopoli oleh kaum Yahudi. Mereka menindas orang Islam. Sebab bila monopoli ni mereka boleh meletakkan harga. Jadi bila meletakkan harga, dia akan menyusahkan orang Islam. Sebab benda tu perlu kena beli. Makanan kena beli. Air pun mungkin kena beli. Jadi umat Islam sentiasa tertekan dari segi ekonomi. Tapi umat Islam penduduk Mekah, mereka ada perancangan, mereka ada strategi, dan mereka ini telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia buat? Dia minta nak beli satu telaga daripada Yahudi. Sebab telaga ni penting, air daripada sumber penting. Nak minta beli telaga sebab orang Yahudi tu dia jual ayat tu. Dia jual ayat tu kepada penduduk Madinah. Siapa nak pergi nak guna ayat, nak ambil ayat ke apa, dia jual. Ikut harga pada masa tu lah. Lalu Sayyidina Osman minta nak beli kat Yahudi. Yahudi tak mau jual. Yahudi kata, saya tak mau jual. Sebab penduduk di Madinah ada Islam, tak ada bukan Islam. Yahudi pun ada. Yang nak menyambut Rasulullah yang suruh datang ni orang Islam. Orang Islam. Orang Islam yang suruh pergi ke Madinah ni. Di situ pun ada Yahudi, tapi boleh lagi berkomunikasi. Bukan Yahudi yang kita kata Yahudi yang ekstrim. Jadi Sayyidina Osman minta beli telaga tu, tak mau jual. Kemudian Sayyidina Osman tak putus asa. Sayyidina Osman kata, dan minta beli dengan harga yang mahal. Dia letakkan dengan harga yang mahal. Bila letak dengan harga yang mahal, orang Yahudi ni dengan duit, mereka memang nak keuntungan. Mereka ni memang duit lah, keduniaan. Bila datang dengan tawaran yang mahal, dia pun kelabu mata juga. Tak apalah, saya jual. Tapi saya jual tak jual satu telaga ni. Saya jual separuh. Kita makna dia, saya jual separuh. Kita bagi dua. Ada hari tuan guna, ada hari yang saya guna. Telaga ni bukan belah dua dak, telaga tu juga, tapi bagi hari itu guna bergilir-gilir, berganti-ganti. Hari ini saya guna, esok tuan guna. Lusa saya guna balik, bergilir-gilir.
Sebab dia tertawan dengan harga yang Sayyidina Osman bagi tu. Lalu Sayyidina Osman ni seorang peniaga yang kita kata bagus lah. Dia punya strategi dia. Kita pun tak sampai akal kalau fikir pada masa tu. Bila pun kalau kita tak baca sejarah, tak terfikir. Tak apa. Saya beli dengan harga ni, kita share. Yahudi pun terima duit seronok lah. Dia kata tak rugi apa ni, duit dapat banyak. Laga ni pun aku boleh guna lagi. Walaupun share. Baik. Bagaimana Sayyidina Osman buat? Pada hari giliran Sayyidina Osman kata kepada penduduk Madinah, ambil air ni. Aku beri secara percuma. Ambil air. Aku beri secara percuma. Bila giliran aku, ambil secara percuma. Maka ramailah berbondong-bondonglah penduduk Madinah. Ambil air untuk sumber kehidupan mereka. Nak mandi ke apakah? Nak minum ke? Mai datang pada hari giliran Sayyidina Osman. Esok kena giliran Yahudi tu pula. Orang tak pergi. Sebab apa? Nak kena beli. Lusa giliran Sayyidina Osman. Mereka pergi ambil ayak pula. Sebab Sayyidina Osman bagi free. Akhirnya Yahudi tadi pening kepala. Oh macam ni rugi aku. Giliran aku siapa pun tak main, siapa pun tak main. Last sekali dia kata, Sayyidina Osman, ambil kat kamu semua. Laga ni. Ambil kat kamu semua. Aku bagi kat kamu. Kalau aku tunggu sini pun tak ada apa dah. Tak ada orang main giliran aku. Inilah cara umat Islam dia monopoli ekonomi penduduk Madinah pada masa itu. Termasuk Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman dia jual unta. Dia jual unta dengan murah. Dengan murah. Tapi tidak bertali. Dikatakan secara sirah tak bertali. Dia tak bagi tali. Dia bagi tali hidung itu. Yalah. Tali panjang tu tak ada. Dia bagi tali untuk pegang tangkili itu sajalah kot. Bukanlah tak bagi-bagi gitu saja. Mesti kena pegang juga. Dia bagi tali yang pendek itu je lah. Jadi dia jual dengan cara yang begitu. Laku, murah. Dia jual dengan harga yang murah. Akhirnya orang yang beli unta dia perlu tali. Nak ikat tali yang panjang. Akhirnya Abdul Rahman meniaga tali pula. Sebab orang perlu pada tali, dia jual tali pula. Mana berganda keuntungan dia. Ini sifat yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenang peristiwa hijrah ini, tak tahu kita sejarah itu. Akan tenggelam sejarah. Akan tenggelam apa dakwah yang dibawa oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat itu semua untuk apa? Untuk Islam. Segala ekonomi, segala keuntungan itu kelaburkan untuk Islam. Bukan mereka kumpul duit itu untuk nak beli apa benda-benda. Nak buat benda-benda kekayaan untuk mereka, tidak. Mereka mati mereka itu, mereka tak tinggal apa. Allah dan Rasul mereka tinggal. Semua itu mereka laburkan untuk Islam. Inilah kebaikan yang perlu kita ingat dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Rawahu muttafaqun alaih. Mana muttafaqun alaih ni bersepakat semua periwayat hadis. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap apa yang dapat tu adalah atas niatnya. Kalau niatnya baik, maka baiklah dia. Barang siapa yang hijrah kepada Allah, kata Rasul, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya lah. Dapat pahala lah kerana Allah dan Rasul. Dia hijrah semata-mata kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dia itu dapat pahala kerana Allah dan Rasul. Allah bagi pahala.
Man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya kerana dunia. Karena mungkin dia fikir di sana nanti aku dapat keuntungan yang banyak, aku meniaga, aku jadi kaya apa semua. Kalau niat dia begitu. Ataupun dia nak pergi, nak kahwin. Aku ni bila pergi ni, orang dia suka pada penduduk Madinah. Dan mungkin dia suka perempuan yang dia suka pada orang perempuan yang duduk di Mekah tu. Perempuan yang duduk di Mekah tu ikut sama Rasulullah. Hijrah. Lalu dia kata kalau aku tak pergi, aku nanti tak dapat kahwin dengan dia ni. Terlepaslah aku, maka aku pun ikut hijrah jugalah. Sebab perempuan yang aku suka ni hijrah. Lalu dia pun hijrah kerana perempuan untuk dikahwini. Kalau dia tak pergi, tak kahwinlah dia dengan perempuan tu. Niat dia tu bukan kerana apa? Kerana nak kahwin dengan perempuan tadi. Maka hijrahnya itu mengikut apa yang dihijrah kepadanya. Bukan hijrah kerana Allah. Ini hadis ni. Hadis. Inilah muslimin, muslimat yang hormati Allah sekalian. Patut menjadi pengajaran pada kita. Kita kenang baliklah peristiwa hijrah ini. Mudah-mudahan kita sambut. Kita raikan. Sebab peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang penting. Yang menjadi kalender umat Islam. Muharram. Dengan sebagainya. Orang dulu Allah SWT. Zaman-zaman dulu, orang tua dulu Allahu Akbar SWT. Dengan bubuk suaranya lah. Apalah. Mai akhir zaman ni. Bida'ah lah. Nabi tak buat lah. Apalah. Macam-macam. Macam-macam. Jadi mudah-mudahanlah. Sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan ini. Memberi pengajaran kepada tuan-tuan. Pada saya sendiri, mudah-mudahanlah sambutlah hijrah ini. Kita mudah-mudahan tahun ini membawa satu perubahan dalam diri kita. Itu lebih penting. Bukan sambut saja. Bukan raikan saja. Membawa perubahan dalam diri kita dan mudah-mudahan tahun ini, sepanjang tahun ini, Allah bebaskanlah. Angkat pergilah. Bawa pergi penyakit COVID ni. Kita doa itu. Itu pun kita doa dalam tahun hijrah. Dalam doa kita bawa. Itu pun duk kata ya Allah Akbar. Duk kata salah lagi. Duk doa awal tahun hijrah. Doa ni Nabi tak buat. Rasul duk buatlah tak dapat pahala apa. Kita minta awal tahun ni ya Allah minta lah awal dalam tahun baru hijrah ni Allah segera pergi. Usir COVID ni. Angkat ni. Hapuskan penyakit COVID ni. Salahkah awal tahun kita doa? Bukan kita berdoa kepada tahun. Kita kena faham. Kita berdoa hari-hari dalam tahun itu. Mudah-mudahan sepanjang tahun dalam kehidupan kita itu. Hidup kita bahagia. Sehat. Negara kita aman. Adakah menyalahi? Adakah kerana itu kita tidak masuk syurga? Adakah kerana kita berdoa kepada Allah kita dapat dosa? Adakah kita berdoa kepada Allah kita dapat dosa, Allah marah, kita doa kat dia? Allah marah dekat dia kerana kita berdoa dekat dia awal bulan Muharram. Adakah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan Allah suka kita berdoa? Mana baik kita berdoa dengan kita tengok gambar Korea. Saya dulu pernah berhujah, minta maaf lah sekali, akhir sekali. Yasin malam Jumaat. Saya duk buat Yasin dulu. Lah pun duk buat jugalah. Lah saya tak apa sihat sikit ni. Saya jaranglah pergi ke tempat-tempat masjid-masjid yang tertentu. Kadang ke surau tertentu. Di kampung bersama. Ada lepas maghrib balik. Lepas maghrib bila malam Jumaat balik. Yang lain ni bakat baca Yasin. Kawan-kawan kita baca Yasin. Sementara nak menunggu Aisyah. Lalu duk tanya kawan-kawan. Di kampung lah ni. Tata di kampung. Tempat-tempat lain pun kadang-kadang banyak juga. Wallahualam lah. Saya cerita di kampung. Kampung mana jangan tanyalah. Bukan kampung saya tak. Kampung saya duk buat. Lalu duk balik. Pergi satu kampung tu. Bila pergi satu kampung tu. Bila baca Yasin. Sampai lepas maghrib dia balik. Banyak tengok kali dia duduk balik. Kita duduk balik.
Awak dia ni, orang baca Yasin dia balik. Ni Aisyah dia mai. Rupanya dia tak baca, dia kata Rasulullah tak buat. Bid'ah. Tak boleh buat, salah. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. Kita nak baca Quran ni, salahkah? Jika betul pun saya ni bukan arif, saya ni fakir ilmu. Saya fakir ilmu. Saya bukanlah apa tahu lulus universiti apa tak ada. Saya habis Batak Mahmud di Kata 6. Kemudian pergi ambil diploma pendidikan jadi ustaz. Itu je ilmu. Kemudian belajar kitab-kitab tutup guru. Tak ada kitab. Jumpa tutup guru tanya, sambil dengar mereka mengajar. Sambil dengar ceramah-ceramah yang ada. Dia tanya je kita tak faham, kita tanya orang lebih pandai. Itu saja, bukan saya ni orang alim. Tak. Kadang-kadang yang nak petikai, tak mau baca Yasin ni, alim-alim ni. Alim-alim dah kita hari, masuk universiti apa semua. Saya tanya kawan-kawan, kenapa dia balik? Kita baca Yasin, Sani Aisyah dia mai. Dia tahu Rasulullah tak buat. Saya kata kat kawan-kawan, semang kawan-kawan baik. Ya Allah. Kita baca Quran, baca Yasin ni berdosa kah? Allah marah kah? Tak, dia kata kita baca malam Jumaat. Rasulullah, Nabi tak suruh kita baca malam Jumaat ni. Setiap malam Jumaat kita buat. Nabi tak pernah amal setiap malam Jumaat baca Yasin. Saya kata baca Quran ni, baca Yasin ni memang Rasulullah tak suruh kita tetapkan hadis suruh setiap malam Jumaat baca Yasin. Cuma ada hadis suruh kita bacalah Yasin. Bacalah Yasin. Dia jantung Al-Quran. Tak sebut malam apa. Cuma kita baca malam Jumaat ni, kebetulan malam Jumaat ni kita cuti. Tempat kita ni cuti. Dan malam Jumaat ni biasanya dari dulu lagi kita tahu. Malam yang Sayyidul Ayyam ni, malam penghulu segala hari ni, biasanya orang buat kenduri. Di masjid-masjid ni, surau orang nak tumpang buat kenduri. Kenduri ni baik, tak kira malam apa. Tapi dia ambil malam Jumaat. Tak salah malam apa pun. Tapi dia ambil malam yang baik lah, malam Jumaat. Jadi sementara nak tunggu Aisyah, apa salahnya daripada kita duduk sembang, tak tawan, duduk WhatsApp, tak tawan di surau masjid ni, kita baca Yasin. Bukan maknanya wajib baca Yasin malam Jumaat dah. Tapi kita nak ambil kesempatan. Malam lain pun kita baca juga. Malam esok, siang esok. Kalau kita nak baca, bacalah. Bukan menjadi syarat. Malam Jumaat tu sebagai baca Yasin. Wajib baca Yasin, tidak. Tapi kita nak memenuhi masa tu. Jadi kalau kita balik pun kata, malam Jumaat ni, kalau kita tak mau baca Yasin, lepas maghrib kita balik, kita nak buat apa? Paling-paling tengok buka TV, tengok berita-berita. Ataupun tengok gambar Korea ataupun drama. Saya melawak gitulah. Sementara nak tunggu Aisyah balik-balik, tengok atas ada drama. Tengok lu drama lu, gambar Korea ke apa ke. Atau anak dia tengok gambar HBO ke apa ke. Tupang tengok. Soalnya Aisyah lagi tepi. Yang ahli surau masjid dia baca Yasin. Mana baik antara dua ni? Balik baca, ataupun dia tak tengok TV pun dia balik baca surah Abad. Dia balik baca surah Abad. Baca surah Abad, tunggu sampai Aisyah. Lepas habis baca surah Abad, pergi pula masjid. Pergi pula surau masjid. Pergi masjid pula. Yang orang ahli masjid tu duk baca Yasin. Dengan tahlil lagi untuk ahli keluarga mereka yang meninggal. Lepas baca Yasin, tahlil lagi. Mana lebih baik baca Yasin dan tahlil di masjid malam Jumaat sana tu berbanding kita balik di rumah tengok TV ke ataupun baca surah khabar. Antara dua tu mana baik kita fikir dengan akal. Nabi tak buat. Ya, memang Nabi tak buat. Tapi Nabi marah tak. Kita buat ni kerana bukan kita percaya bukan kata suruhan Nabi itu wajib malam Jumaat tak. Cuma malam itu kita berkumpul. Kita hari ini banyak tak kerja, jadi banyak ramai-ramai ni kita buatlah satu aktiviti. Esok kita baca lagi. Macam tu juga buat surah. Buat surah ni kita buat ni tak ada kaitan apa-apa. Kita buat pakat bagi makan. Lepas buat kita hantar kat orang. Bukan niat apa-apa. Nak bagi makan orang kan salah kot. Yang kita duk makan KFC tu boleh.
Ini antara perkara yang benda yang dahulu orang buat elok, mai akhir zaman ni banyak orang petikai. Inilah. Kalau nak cakap panjang sangat lah. Masa pun dah dekat nak subuh dah. Jadi satu akhir sekali saya baca ayat Quran. Wala yansurannallahu ma yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Suratul Hajj ayat 40 hingga 41. Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, yakni Islam. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Sesungguhnya orang yang menolong agama Allah itu siapa? Iaitu mereka yang kami berikan kuasa kepada mereka memerintah di muka bumi. Jika kami beri kesempatan pada mereka untuk berkuasa, mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, mengeluarkan zakat, serta menyuruh kebaikan, serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara mungkar. Dan ingatlah bagi Allah jua kesudahan segala urusan. Allah akan bantu kita jika kita bantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita buat memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati Hijratul Rasul, meraihkan Hijratul Rasul, ini adalah tak lain tak bukan adalah untuk nak mendekatkan diri dan umat Islam dengan Islam. Khususnya pemuda-pemuda, kanak-kanak yang bakal menggantikan kita ni. Kita ni dah tua. Ni anak-anak kecil ni. Kalau kita tak buat aktiviti macam itu, akhirnya mereka akan melupakan sejarah mereka sendiri. Tak tahu lagi apa itu hijrah, apa itu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran, bulan Maulud. Tak kenal lah. Tak tahu yang mana satu dah. Sebab apa? Kita tidak buat, kita tinggal. Maka kalau kita hari ni kita tinggal ni macam kelabu. Kelabu, kita kata orang tu dah kelabu, dah tinggal kelabu. Mai ke anak kita nanti hitam terus. Tak tahu apa tu, gelap terus. Kalau sekarang kita tak buat, kita jadi kelabu. Mai ke anak kita jadi hitam, tak nampak apa langsung. Jadilah, mudah-mudahan lah. Sikit sebanyak. Mudah-mudahan pada tahun ini, 1443 Hijrah, hari-hari yang ada dalam tahun ini, Allah berikan kepada kita nikmat. Allah jauhkan kita daripada segala bala. Allah ampuni segala dosa kita. Allah ampunkan dosa ayah mak kita sama ada masih hidup ataupun yang masih hidup ataupun telah pergi. Dan Allah murahkan rezeki kita. Allah berikan kesihatan kepada kita. Allah mudahkan urusan kita. Dan Allah jauhlah. Angkatlah pergi. Bawalah pergi COVID ni jauh-jauh. Sembuhlah. Janganlah lagi wabak ini berlaku dalam negara kita. Allah singkirkan jauh-jauh COVID ni berlaku pada kita, ahli keluarga kita dan negara kita dan dunia umumnya. Saya rasa sekadar itulah dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.